Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengisi salat tazkirah zuhur pada hari ini. InsyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat dari mutiara-mutiara nasihat yang diberi oleh ulama yang tersohor Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada seorang murid beliau yang telah lama mengaji menuntut ilmu dengan Imam Ghazali, lalu menulis surat meminta agar Imam Ghazali memberi kepada beliau nasihat yang ringkas tetapi padat, dengan tujuan untuk beliau amalkan sehingga ke akhir hayat. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencatatkan nasihat-nasihat yang terkumpul dalam risalah kecil yang dikenali sebagai Ayyuhal Walad, wahai anak. Tadi ada permintaan supaya saya memperkenalkan diri, mungkin kerana pertama kali saya sampai ke masjid ini dan memberi tazkirah. Saya Engku Ahmad Fadil, berasal dari Kuala Terengganu, lahir di Kuala Terengganu. Kemudian menyambung pelajaran ke UIA dalam bidang undang-undang. Kemudian degree yang kedua dalam bidang undang-undang syariah. Sambung masters di Jordan, balik bertugas sebagai pensyarah di kuliah undang-undang UIA sehingga 2014. Kemudian 2015 hingga 2018 saya bertugas di IKSIM, Institut Kajian Strategi Islam Malaysia. Mulai daripada Oktober 2018 saya bertugas sendiri di syarikat sendiri, iaitu Tijarah Atimuni Sdn Berhad, yang memfokus kepada sekolah kafa secara transit. Itu secara ringkas. Saya menetap di Wangsa Maju sekarang ini. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan melihat satu daripada sekian nasihat yang berikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada murid beliau. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ayyuhal walad, wahai anak, yakni anak murid, qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Telah menjadi satu kewajipan ke atas seorang salik 4 perkara. Salik adalah isim fa'il, nama pelaku perbuatan salaka yasluku, yang berarti berjalan. Salik artinya orang yang berjalan. Dalam konteks ini bukan berarti berjalan di atas jalan raya ataupun berjalan daripada kehidupan menuju kematian. Yang dimaksudkan dengan salik adalah orang yang berjalan menuju kepada mardhatillah. Sesiapa yang nak dapat ridha Allah, kata Imam Ghazali, mesti ada 4 perkara. Apa dia? Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Kalau nak dapat ridha Allah, yang pertama kena pastikan orang itu berakidah dengan akidah yang sebenar, yang tidak ada di dalam akidah dia itu sebarang bentuk bid'ah. Bid'ah ni apa dia?
Bid'ah dari segi bahasa adalah ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu perkara yang dahulunya tidak ada. Tak kisahlah perkara itu baik ataupun buruk, urusan agama ataupun urusan dunia, kalau dahulu tidak ada, dari segi bahasa namanya adalah bid'ah. Sementara dari segi syarak, para ulama mempunyai dua pendekatan, satu pendekatan yang umum dan satu pendekatan yang khusus. Ya, ulama yang mengambil pendekatan umum mentakrifkan bid'ah sebagai fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diistilahkan bid'ah. Luas ya. Apa saja yang tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bid'ah. Termasuklah apa yang kita lakukan sekarang, membuat live, meletakkan kapet dalam masjid, memasang aircon, kipas besar dan sebagainya. Itu dari segi takrif yang umum dinamakan bid'ah. Tetapi ada ulama yang mengambil pendekatan khusus, mereka menyempitkan bid'ah ini hanya kepada perkara tertentu. Lalu ditakrifkan bid'ah itu sebagai ma uhditha mimma la asla lahu fi syariati yadullu alaihi. Satu perkara baru yang diada-adakan yang tidak ada dalil syarak yang menyokongnya. Dia ada awal-awal lagi dia cek dulu. Benda ni baru ya, ada tak ada dalil syarak? Tak ada. Tak ada namanya bid'ah. Wa amma ma lahu aslun fi syariati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Tetapi kalau perkara baru itu ada sandaran dalilnya dalam syarak, maka itu tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak. Walaupun dari segi bahasa ia bid'ah juga kerana baru. Tapi dari segi syarak tidak dinamakan bid'ah. Kesimpulan, kedua-dua pendekatan ini hanya berbeza pada meletakkan takrif, tetapi sepakat pada natijah hukum. Maknanya apa? Kedua-dua kumpulan ulama ini setuju ada perkara baharu yang tidak haram kita lakukan. Kenapa? Kerana disokong oleh dalil. Perkara baharu yang tidak haram dilakukan inilah di sisi ulama pendekatan yang pertama mereka istilahkan bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baharu. Kenapa hasanah? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Hasanah maknanya baik. Sementara ulama pendekatan yang kedua, yang mana ada dalil ni tidak dinamakan bid'ah langsung. Jadi hanya beza nama saja. Yang penting ada perkara-perkara baharu oleh kerana disokong oleh dalil maka tidak haram dilakukan. Sebagai contoh yang ada zaman kita sekarang ini adalah sambutan Maulidur Rasul. Ya, sambutan Maulidur Rasul kita tahu tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada namanya ceramah Maulidur Rasul, tidak ada namanya jamuan sempena Maulidur Rasul, tidak ada namanya cuti bekerja sempena Maulidur Rasul, tidak ada namanya majlis salawat sempena Maulidur Rasul, tidak ada namanya berarak, ya, perarakan sempena Maulidur Rasul. Jadi sambutan Maulidur Rasul sebagaimana yang diamalkan sekarang dari segi istilahnya ia bid'ah, perkara baharu. Tetapi di sisi para ulama dibenarkan. Kenapa? Kerana ada dalil yang menyokong. Dalil yang pertama, kita itu menyambut Maulidur Rasul bergembira dengan hari kelahiran Nabi SAW. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Falyafrahu itu fi'il amar. Kita ini diperintahkan bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah? Kalau kita buka dalam kitab tafsir, kurniaan dan rahmat Allah merujuk kepada iman dan Al-Quran. Ya, kita kena bergembira dengan dua ini. Tidakkah kedua-dua ini melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umat mendapat iman melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat mendapat Al-Quran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian ahli tafsir mengatakan wa rahmatuhu, rahmat Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sesuai dengan firman Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam.
Jadi bagaimana cara kita bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditetapkan. Berbeza ya. Kalau Allah Taala memerintahkan aqimus solah, dirikanlah solat, ada cara dia. Tak boleh misalnya satu orang dia kata as-solah hiya doa. Solat itu dari segi bahasa adalah doa. Betul ya, dari segi bahasa solah maknanya doa. Lalu dia kata saya dah solat. Tak nampak pun kamu solat. Tadi saya doa. Allah Ta'ala suruh solat. Solat maknanya doa. Saya dah doa, dah selesai solat. Tak boleh. Kerana apabila Allah perintahkan solat, ada caranya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Demikian juga haji. Asalnya haji itu maknanya pergi ziarah. Hajjul bait, pergi ziarah ke Baitullah. Ya. Adakah satu orang semata-mata dia sampai ke Baitullah, dia dah selesai kerja haji dia? Tidak ada yang namanya wukuf dan sebagainya. Dia kata saya dah pergi haji. Tak boleh. Kerana khuzu anni manasikakum, ambil daripada saya kerja haji. Tapi bila kita diperintahkan bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak Allah tetapkan cara bergembira? Tidak ada. Maka bolehlah kita itu bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syariat. Apa yang kita buat sambut Maulid Rasul? Pertama, ceramah. Ceramah Maulid biasanya adalah tazkirah. Cerita benda sama juga, orang dah tahu ya. Perjuangan Nabi SAW, bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi SAW dibaling batu sehingga berdarah, bagaimana Nabi sabar dengan ujian dan sebagainya. Maka timbul keinsafan, timbul kesedaran. Maka ini ada dalil dalam syarak, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, bagilah peringatan, kerana itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Yang kedua, sambut Maulid Rasul biasanya dengan jamuan makan sempena Maulid Rasul. Itu juga ada dalil dalam syarak. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, afsus salam, sebarkan salam, wa af'imut ta'am, jamulah makan, wa sallu bil lail wan nasu niyam, semayang pada waktu malam hal keadaan orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Jadi jamu makan ini termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Lagi majlis selawat. Selawat adalah ibadah yang umum. Ingat ya, kalau kita lupa yang ini, kita mulalah mempertikaikan amalan-amalan selawat dengan alasan tidak ada contoh daripada Nabi. Misalnya amalan selawat selang tarawih pun ada orang komplain. Dia kata kenapa kita selawat selang tarawih? Ini tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa apabila Allah Taala memerintahkan selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah suruh selawat itu umum. Allah tidak tetapkan di mana-mana pun umumnya boleh selawat. Allah tidak tetapkan berapa banyak mana pun umumnya boleh selawat. Allah tidak tetapkan dalam keadaan suci daripada hadas atau tak suci daripada hadas. Maka ibadah selawat, suci daripada hadas bagus, tak suci daripada hadas pun tak haram selawat, boleh selawat. Orang haid pun boleh selawat. Sembahyang jangan. Sembahyang kena suci daripada hadas. Dan Allah Ta'ala tidak tetapkan bila nak selawat. Maka selang-selang tarawih juga termasuk waktu yang dituntut selawat. Jadi kena faham, selawat sempena Maulidur Rasul boleh, selawat sempena yang lain boleh, selawat saja-saja nak selawat boleh, terpulang kerana selawat ini ibadah yang umum. Kemudian misalnya berarak ya, berarakan. Berarakan ini biasanya merujuk kepada sekumpulan orang berjalan beramai-ramai. Kan jalan seorang-seorang kita tak bagi berarak. Apa hukum berjalan beramai-ramai? Hukum asalnya harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum dalam sesuatu perbuatan itu dibenarkan. Kecuali misalnya berarak itu bercampur dengan maksiat, tidak tutup aurat, menyakiti orang lalu lalang dan sebagainya, berubah hukum dia. Tapi kalau semata-mata berarak untuk menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bercanggah dengan syariat. Ini contoh perkara baharu tetapi disokong oleh dalil. Ini dinamakan bid'ah yang hasanah. Keliru golongan yang mengatakan bid'ah hanya berlaku dalam urusan dunia. Bid'ah dalam urusan agama haram belaka, kata dia. Ini tidak tepat. Ya? Kerana ulama semenjak zaman salaf, semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan jelas meletakkan kayu ukur bid'ah ini bukan isu agama atau dunia, isunya selari atau bercanggah dengan agama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerangkan masalah bid'ah ini
3 poin yang ringkas tapi jelas. Pertama kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah 2 jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, satu jenis lagi terkeji. 2 jenis. Mana yang terpuji, mana yang terkeji? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Yang mana yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, demikian itu terkeji. Selesai. Baik. Kenapa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan kalau kita nak dapat ridha Allah, langsung tak boleh ada bid'ah? Kerana Imam Ghazali bercakap tentang akidah. I'tiqad sahih. Akidah yang sebenar, akidah ini tidak ada bid'ah hasanah. Yang kita sebut bid'ah hasanah itu dalam amalan. Selagi dengan syarak, ia boleh. Bercanggah dengan syarak, tak boleh. Contoh mudahlah, kalau nak kata bid'ah agama semua haram. Sembahyang jarak-jarak ketika pandemik COVID-19 itu bid'ah dalam agama. Kenapa mufti-mufti tak kata haram? Oh, kerana itu darurat, nak jaga nyawa. Maknanya, tidak semua perkara baru dalam agama haram. Kena tengok selagi atau bercanggah dengan syarak. Tetapi kalau kita kata bid'ah dalam akidah, berarti akidah itu tak sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau akidah itu sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinamakan bid'ah. Oleh itu, tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Mana-mana akidah yang berbeza dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyi'ah, buruk, dalalah, sesat. Ya, paling tidak bid'ah dalam akidah sesat. Kalau dah sesat, macam mana nak dapat ridha Allah? Saya kata Bang Ghazali letak nombor 1, akidah kena clear, tidak ada sebarang bentuk bid'ah. Akidah kena sama macam akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berbeza dengan akidah Nabi, paling tidak berdosa besar dan lebih-lebih dibimbangi, sebahagiannya membawa kepada kufur. Wal iyazubillah. Jadi alhamdulillah, ulama kita dalam membentengi akidah daripada bid'ah telah menyusun ilmu yang khusus dikenali sebagai ilmu tauhid. Ya. Jadi dalam ilmu tauhid ini ada antivirus, ada benteng yang menolak bid'ah dalam akidah, dikenali sebagai ilmu sifat 20. Tetapi ilmu sifat 20 ini pula dituduh bid'ah. Ada orang kata jangan belajar sifat 20. Kalau ada ustaz nak mengajar sifat 20 dekat masjid, kata dia lebih baik tuan-tuan ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam. Jangan dengar orang mengajar sifat 20. Pertama, ilmu ni bid'ah. Kedua, ini ilmu kalam dikaji oleh para ulama. Yang ketiga, ia adalah ilmu falsafah Yunani. Ya, hati-hati. Yang mengatakan ilmu sifat 20 ni bid'ah, dia tak faham bahawa bid'ah itu hanya pada penyusunan. Isinya tidak pernah bid'ah. Penyusunan ia datang kemudian. Wujud kidam bakok tu datang kemudian. Macam kita belajar rukun sembahyang, 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya. Tak ada penyusunan rukun sembahyang macam itu. Tetapi adakah sembahyang para sahabat dulu tidak ada niat? Sembahyang para sahabat dulu tidak ada berdiri, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada baca Fatihah? Ya ada. Yang datang kemudian itu penyusunan sahaja. Maka kalau dikatakan ilmu sifat 20 ni bid'ah, tidakkah umat Islam daripada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam yakin bahawa Allah wujud? Allah wujud tidak ada permulaan, Allah wujud tidak ada perakhiran, Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah, Allah tidak berhajat kepada yang lain, Allah Maha Esa zat, sifat dan perbuatannya, Allah Maha hidup, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkata-kata. Setiap satu daripada sifat 20 itu, itulah yang diimani oleh orang Islam semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah ke hari kiamat. Ini menolak bid'ah-bid'ah yang pelbagai. Tapi tidakkah ini ustaz, ini ilmu kalam? Ulama kan mengeji ilmu kalam. Ya, ilmu kalam yang dikeji berbeza. Ilmu kalam yang membawa kepada kufur dikeji. Tapi kalau ilmu kalam yang istimbat daripada Quran dan hadis, itulah benteng kita. Tapi ini kan ada dalil akal. Tidakkah dalam akidah kita itu tak pakai akal? Ini bahaya. Ini bahaya sikap orang zaman sekarang. Dia berpegang dengan konsep biar bodoh asal confident. Dia confident kata akidah tak pakai akal. Semenjak bila Quran sunnah tolak akal?
Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu kenapakah kamu tidak lihat? Kalau kita lihat dalam diri kita sedang bercakap tentang kewujudan Allah. Pertama, kita wujud setelah tidak wujud, maknanya kita diwujudkan. Yang kedua, kita tidak mengawal apa yang ada dalam diri kita. Degupan jantung kita pun tak boleh kawal. Kita tak boleh bagi jantung kita rehat 5 minit, sambung balik, tak boleh. Dan bila jantung berhenti, tak ada doktor pakar boleh bagi dia terus berdegup. Kalau jantung kita sendiri dalam jasad kita, bukan kita yang kawal, siapa yang kawal? Maka Allah suruh kita berfikir dan tidak menggunakan akal, sebab orang itu jadi ahli neraka. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, cerita rintihan ahli neraka, wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka merintih, mereka berkata, kalaulah dahulu kami itu mahu mendengar dan mahu menggunakan akal, tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka. Maknanya salah satu sebab masuk neraka tidak menggunakan akal. Jadi hati-hati ya, golongan yang anti kepada sifat 20 ini, mereka membawa taumahan yang tidak berasas. Kata dia, sifat 20 daripada falsafah Yunani. Maka soalan kita, ahli falsafah Yunani yang nama apa yang ajar sifat 20 tu? Kitab falsafah Yunani yang nama apa yang mengajar sifat 20? Ada ke? Realitinya tak ada. Dan kalau adalah seorang ahli falsafah Yunani, dia mengajar kepada orang bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tidak banyak kepada yang lain, Maha Esa dan sebagainya, berarti ahli falsafah Yunani ini beriman, orang mukmin. Kerana itulah ciri-ciri keimanan orang mukmin. Jadi hati-hati bila kita tinggalkan benteng yang telah diwariskan oleh para ulama untuk mengelakkan bid'ah dalam akidah, nanti kita akan terjerumus na'udzubillah kepada bid'ah. Ini menghalang redha Allah. Antara bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam masalah takdir. Ada satu golongan menafikan takdir. Dia kata Allah ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia buat sendiri, tak ada takdir. Ini namanya golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ni bawa kepada kufur, kerana menafikan kudrah Allah, bahkan menafikan ilmu Allah. Kerana Allah tidak takdirkan, kata mereka, Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Bila manusia buat sesuatu baru Allah tahu. Maka akidah macam ni bid'ah lagi kufur. Satu golongan lagi terbalik. Dia terima takdir Allah. Dia yakin segala-galanya buruk dan baik itu adalah ketentuan Allah, tapi dia buat bid'ah apa? Menyalahkan takdir. Ini namanya golongan Jabriyah. Dia misalnya tak semayang, dia kata Allah dah takdirkan dia tak semayang. Dia tak puasa, Allah dah takdirkan tak puasa. Dia berjudi minum arak, dia kata Allah dah takdirkan dia buat maksiat. Jadi orang ini juga buat bid'ah. Tapi kata orang, nak rawat orang Jabriyah ni agak mudah, kalau beranilah. Kalau kita berani, orang Jabriyah ni hendaklah dia ni ditempeling, dia kuat-kuat supaya sembuh. Kalau kena tempeling mesti dia marah. Dia kata, ustaz kalau nak dakwah elok-eloklah, jangan tempeling orang macam ini. Maka setelah kita dakwah kepada dia, kita cakap, minta maaf nak buat macam mana ya? Allah dah takdirkan saya tanpa awak ni. Akhirnya dia berfikir tak sabar juga. Ya, semua benda nak disalahkan takdir, padahal takdir Allah ini kita tak tahu. Jadi kita mereka-reka kononnya Allah dah takdir, yang dah berlaku itu baru confirm takdir Allah. Yang belum berlaku kita tidak tahu, maka kita ikut kepada perintah Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah pertengahan. Kita itu yakin bahawa segala-galanya itu berlaku dengan takdir Allah. Kita juga yakin bahawa kita tidak disuruh menyalahkan takdir, tetapi kita disuruh mengikut hukum. Ya, yang mana Allah suruh kita buat, yang mana Allah larang kita tinggalkan. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Ini tolak akidah Qadariyah. Qadariyah kata manusia buat sendiri perbuatan dia. Izramaita, ketika kamu melontar. Ini tolak akidah Jabariyah. Jabariyah kata manusia tak ada buat apa-apa. Itu Allah kata ketika kamu melontar. Kembali kepada hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, walakinnallaha harama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar secara hakikat. Yang kedua, kita pertengahan antara akidah yang dinamakan Syiah dan Khawarij. Syiah ini atas nama cinta kepada Ahlul Bait, benci kepada sahabat Nabi.
Khawarij boleh sampai benci kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi pun dikafirkan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita kasih kepada keluarga Nabi, dalam masa yang sama kita hormat kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kita juga pertengahan antara golongan Mu'attilah dan Musyabbihah. Mu'attilah ni golongan yang mereka itu terlampau menggunakan akal sehingga mengenepikan wahyu, menafikan sifat-sifat Allah yang sabit dalam Quran dan hadis. Musyabbihah pula, mereka ini konon berpegang pada Quran hadis tapi langsung tidak guna akal. Akhirnya dia memahami Quran hadis dengan makna yang zahir, sedangkan makna yang zahir itu tidak layak dengan Allah. Misalnya Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Bolehkah kita kata oleh kerana saya berpegang dengan ayat Quran, Allah juga bersifat lupa? Dia tak mungkin. Kalau lupa itu sifat kekurangan. Maka kita ahli sunnah itu pertengahan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang guna akal semata-mata sehingga tolak wahyu, macam orang yang matanya terang tapi berjalan dalam gelap. Tapi orang yang berpegang dengan Quran hadis tapi langsung tak guna akal untuk faham, ibarat orang yang berjalan dalam terang tapi mata dipejam. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita suluh hidup kita dengan Quran dan hadis, dan kita juga guna akal untuk memahami Quran dan hadis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, taubatun nasuh la yarji'u ba'daha ila zillah. Nak dapat ridha Allah, kena taubat nasuha. Lepas taubat nasuha, tidak lagi ulang dosa yang sama. Apa syarat taubat? Nombor satu, menyesal. Kalau tak ada penyesalan, taubat hanya di mulut saja. Bila ada penyesalan, daripada penyesalan itulah terbitnya rukun yang kedua, mohon ampun kepada Allah. Daripada penyesalan juga terbit rukun yang ketiga, berazam tidak akan ulang lagi dosa yang sama. Bila komplit rukun ini, selesai taubat, Allah ampunkan dosa. Kalau berlaku lagi dosa, itu dosa baru. Dosa baru, ya taubat baru. Jangan ditambah taubat dengan alasan, kalau saya taubat pun buat lagi. Mana tahu? Boleh jadi kamu bertaubat tidak buat lagi. Boleh jadi kamu bertaubat dan Allah cabut nyawa kamu, kamu kembali dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi taubat itu wajib. Menangguhkan taubat jadi 2 kali dosa. Satu, dosa maksiat. Yang kedua, dosa meninggalkan taubat. Tapi yang ketiga, istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Kena minta redha dengan orang yang kita pernah buat dosa. Taubat tadi dosa dengan Allah, selesai. Tapi kalau dosa dengan manusia, ada kita pernah pukul orang, kita ada pernah sakiti orang, kita ada pernah fitnah orang, kita pernah ada ambil harta orang secara batil, yang itu tidak settle hanya dengan mohon ampun kepada Allah. Tak settle. Kena minta redha dengan manusia yang kita telah buat dosa tadi. Tak dapat tidak, kecuali tak mampu. Macam mana tak mampu? Orang itu barangkali sudah meninggal dunia. Orang itu kita nak cari dah tak jumpa. Ataupun kalau kita meminta maaf akan mendatangkan mudarat yang besar. Ya, na'udzubillah, misalnya satu orang pernah berzina dengan isteri kawan dia. Tak mungkin dia akan senang bagi tahu, minta maaflah itu hari saya berzina dengan isteri kamu. Tak mungkin. Itu akan mendatangkan mudarat yang besar. Mungkin akan jadi berbunuhan dan sebagainya. Maka dalam keadaan yang sudah mustahil untuk minta maaf kerana sebab-sebab tadi, orang itu telah mati, orang itu sudah tidak jumpa dan sebagainya, maka ulama menasihati, buatlah banyak-banyak amal soleh, lalu kita mohon kepada Allah, jadikanlah pahala amal soleh ini pada timbangan orang tersebut, moga-moga di hari akhirat dia mahu memaafkan kita. Itu jalan terakhir. Keempat dan terakhir untuk dapat ridha Allah adalah tahsil al-ulumus syar'iyyah qadra ma tuaddi bihi awamir Allah. Menghasilkan ilmu-ilmu syarak sekadar mampu menunaikan perintah Allah. Ini namanya apa? Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tak boleh tinggal. Sekampung dah belajar, kita seorang tinggal masih berdosa lagi. Wa minal ulumil ukhra ma fihi najah. Tapi ilmu yang lain sekadar untuk selamat. Itu namanya ilmu fardu kifayah. Dalam kampung kena adalah orang yang pandai ilmu doktor. Dalam kampung, dalam negeri ada orang yang pandai engineering. Tapi tak mesti semua. Dalam kampung kita dah ada 2-3 orang doktor. Orang sakit dah boleh berubat, dah cukup. Kita tak pandai doktor, tak berdosa. Tapi kalau ilmu sembahyang misalnya kita cuaikan, ilmu puasa kita cuaikan, itu kita akan menanggung dosa.
Jadi ini 4 perkara saya simpulkan untuk dapat ridha Allah. Pertama kata Imam Ghazali, akidah kena clear, bersih daripada sebarang bentuk bid'ah. Ringkasnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kena taubat nasuha, jangan ditangguh-tangguh kerana ajal kita tak tahu bila. Yang ketiga, dosa dengan manusia kena minta ampun, kena minta halal. Dan yang keempat, kena mengaji, tuntut ilmu, fardu ain setiap orang. Fardu kifayah, kena ada beberapa orang yang melepaskan tanggungjawab. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.